Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam video yang ketiga untuk dalam bab 2. Alright, so sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk TOC Foundation Program. Saya Harun Zainal. So hari ni, video kali ni kita akan bincangkan dalam topik baru. Ni topik adalah berkenaan dengan hand tools. So kita ada banyak jenis hand tool. So kita pergi satu-satu dulu. So untuk video kali ni kita akan bincang mengenai wrench, ataupun dalam bahasa biasanya kita sebut spanner lah. Kita tengok jenis-jenis spanner yang kita ada, tapi sebenarnya dalam sebutan yang betul adalah jenis-jenis wrench. Okay, so kita tengok ini adalah pendahuluan. So sebenarnya dia dalam section ni ada banyak sebenarnya tools yang kita akan bincangkan, tapi yang untuk video ni saya akan bincangkan mengenai jenis-jenis spanner saja. So saya akan cuba discuss atau bincangkan dengan yang melihat video ni macam mana cara kita nak identify alatan tu, macam mana cara penggunaan dia, dan yang betul untuk cara kita gunakan dia untuk kita prevent any apa-apa accident ataupun kesalahan dalam penggunaan tools tersebut. Okay, so kita pergi tengok pada objektif kita untuk video perbincangan kali ni. So ini kita akan tengok, kita akan describe right tool for a particular job. So maknanya untuk satu-satu kerja tu, untuk kita katakan kita nak longgarkan bowl, so mana satu tools yang sebenarnya sesuai untuk kita gunakan. So kita juga akan discuss macam mana cara untuk kita jaga tools kita supaya tak rosak, dan kita juga tengoklah macam mana cara penggunaan tools tu untuk dalam keadaan yang selamat. Dia pun ada dia punya regulation lah untuk setiap alatan yang kita akan gunakan tu. Okay, so hand tools, alatan tangan. So ada banyak sebenarnya alatan tangan yang kita boleh jumpa dalam kita punya automotive workshop ni. So dia ada banyak jenis, pun dia ada penggunaan dia juga mengikut jenis-jenis dia. Sebab apa dia buat banyak jenis, so setiap tu dia ada kegunaan dia sebenarnya. Okay, so yang pertama kita akan tengok pada kita punya wrench. Biasanya kita panggil dia box spanner lah. Alright, so box, socket. So biasanya kita panggil dia socket wrench. So biasanya dia boleh kita pasang, dia fit over the top of the bowl and grip the nut. So biasanya kita ada dua jenis, satu 6 point, satu lagi 12 point. So kebiasaannya kalau saya akan gunakan yang 6 point ni, sebab yang ini dia lebih dia punya grip tu, kita boleh cakap dia punya grip pada nuts tu lebih bagus berbanding yang 12 point socket ni. Tapi kita ada juga yang jenis nut yang hexagon 12 bucu. So kalau yang 12 bucu tu kita boleh gunakan yang 12 point socket ni. So dia sesuai lah, yang maknanya yang 6 point socket ni tak sesuai untuk digunakan. Tapi kita boleh gunakan yang 6 point socket untuk 12 point socket. Tapi untuk 6 point socket kita tak boleh gunakan untuk yang 12 point untuk nut. Tak sesuai, tak boleh. So the socket wrench normally driven by ratchet. Nanti kita tengok apa tu ratchet. Speed handle ataupun breaker bar, atau kita panggil dia power handle lah. Ataupun kita boleh juga gunakan torque wrench dan juga power tools. Tapi dia ada banyak jenis juga. So penggunaan dia, jenis-jenis dia mengikut dia punya bahan yang dibuat lah. Biasanya untuk power tools tu kita perlukan besi yang lebih kuat. So kita ada jenis-jenis dia lah. Right, ni adalah set socket wrench punya set lah. So biasanya dia kategorikan dalam dia punya drive size. So kita ada dia punya size lah. Biasanya socket ni dia ada size setengah inci, 3/8 inci, ataupun suku, ataupun 3 suku inci drive. So kita ada yang kita punya size lah, drive yang panjang, ada yang pendek. So ini dia punya extension. Ini kita punya ratchet tadi tu, and then kita punya box ni ataupun socket ni. Kalau kita tengok socket ni pun dia ada size dia, ada yang panjang, ada yang pendek. So inilah dia punya size sebenarnya. Ada penggunaan dia sebenarnya. Untuk yang pendek ni untuk kita gunakan pada mana, bahagian mana. Untuk yang panjang ni dekat bahagian mana.
So biasanya kalau yang pendek ni kita gunakan untuk bahagian yang sempit lah. So dia lebih senang nak fit, and then dia lebih selamat berbanding yang panjang ni, sebab yang panjang ni dia akan mudah kita cakap macam tergelincir lah masa kita nak loosen ataupun kita nak longgarkan ataupun kita nak ketatkan. Tapi yang panjang ni pun ada kegunaan dia apabila katakan bolt tu dia berada di dalam lubang ke, maknanya yang pendek tu tak sampai, so kita perlu pakai yang panjang lah. So ini dia punya penggunaan. Okey, untuk range yang seterusnya kita ada ini. Ini saya rasa semua orang pun tahu, ini common sah. Ini spanner. Dia ada juga jenis-jenis spanner ni ada banyak. Macam ni kita panggil dia sebagai open end range. Dua-dua terbuka, ujungnya terbuka. Dua-dua. Normally used to tighten or loosen the bolt head on nuts that normally not require a lot of torque. Maknanya nut ataupun bolt yang tak berapa ketat boleh pakai. Tapi kita tak recommend untuk gunakan untuk kita buka ataupun kita ketatkan bolt yang perlukan torque yang tinggi. So tak boleh. So biasanya kita ada dua bahagian yang dia punya muncung ni terbuka macam ni, tengah-tengah. Alright, so biasanya yang ini kita boleh gunakan untuk kita mempercepatkan proses untuk kita ketatkan bolt tu sampai dia dah tak boleh nak ketat, dan kita pakai kita punya box tadi tu untuk kita gunakan torque wrench pun boleh. Sebab biasanya yang ini kita senang nak masukkan dia dekat bolt sebab dia tak ada tutup depan dia. So kita boleh gunakan. Tapi ada juga bolt ataupun nut yang saiz besar yang kita tak boleh nak fitkan dia kalau kita guna yang jenis ring ataupun kita pakai box, dia tak boleh masuk sebab mungkin ada benda yang menghalang. So kita terpaksa pakai open end range. So dia ada kegunaan ni juga. Memang kena ada lah dalam kita punya set tools. Biasanya dia ada datang, kalau sekarang ni kebanyakan yang dijual dia ada set, maksudnya satu open, satu ring, tapi dia saiz yang sama. Yang ini saiz dia berbeza lah. Bagi contoh kita ada 17 dengan 19. Okey, yang ini adalah box end. Box end ni kalau kita tengok dia punya bahagian dua-dua belah ni biasanya dalam bentuk ring lah. Okey, so dia sama juga dengan open end range, dia punya saiz. Tapi dia ada dua jenis, sama ada dia sama macam box tadi tu, dia ada 6 point ataupun 12 point. Tapi bagusnya ring ni dia completely hold bolt tu ataupun nut tu punya kepala lah, untuk kita elakkan daripada berlakunya tergelincir masa kita buat, so ataupun kita merosakkan permukaan bolt ataupun nut tu. So kita boleh cakap kita nak prevent loose pada bolt dengan nut. So kita advise untuk gunakan box end range ataupun ring spanner. Ini dia ring spanner. Right, so kita ada, macam tadi saya cakap, kita ada jenis yang combination. So maknanya kita ada dua. Ini memang common tools yang kita boleh jumpa dalam toolbox mekanik. Dalam technician ataupun mekanik toolbox memang kebanyakannya memang jenis yang macam ni. So dua-dua ni ada dia punya fungsi ya masing-masing. Macam saya cakap tadi, yang open ni kita boleh gunakan untuk mempercepatkan proses kita ketat. Right. Untuk yang kita punya ring, bahagian ring ni untuk kita secure, untuk kita takut lah bila kita nak longgarkan ataupun kita nak ketatkan dia, kita takut kita loose atau rosakkan permukaan bolt ataupun nut kita. Ok, so next kita ada ratchet. Ni ratchet lah. Ratchet ni biasanya penggunaan dia adalah untuk mempercepatkan lah. So kita tak perlulah nak pakai ring tu, kita nak mungkin dah sampai satu bahagian tu kita kena keluarkan balik dan kita kena reposition dia balik. So yang macam ni tak perlu lah. Maknanya kita boleh ketatkan dengan cepat dan dia bergerak ataupun dia mengetat pada satu arah sahaja. Macam ni. So kita boleh lah ubah dia punya pergerakan tu ikut jam ataupun lawan jam. Sama juga dia ada saiz, kecil, sederhana, besar. So mengikutlah kesesuaian dia. Untuk biasanya bolt ataupun nut yang tak berapa besar, saiz 8 sampai 12, mungkin kita boleh pakai yang kecil lah. So yang besar-besar tu mungkin kita perlukan ratchet yang besar. Ini dia punya design lah biasanya yang dibuat, ada kegunaan dia. Tak semestinya semua nak kena pakai yang besar, tak semestinya semua nak kena pakai yang kecil. So dia ada penggunaan dia. Sebab tu dia buat ada dalam berbagai-bagai saiz. Okey. Itu saja untuk video kali ni.
itu sampai kepada range. Maksudnya kita punya alatan tangan yang kita bincangkan dalam video ni adalah lebih kepada jenis-jenis panah lah, senang kita cakap. Okay, so untuk video yang seterusnya kita akan bincangkan jenis-jenis hammer, kemudian jenis-jenis screwdriver, dan kemudian kita akan bincangkan peralatan-peralatan berat lah, macam mesin ke apa ke. Itu dalam video yang akan datang. So terima kasih atas kesudian menonton video ni. So kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.